Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi topik bab 6, sumber semula jadi di Malaysia. Okey, 6.2, taburan sumber boleh diperbaharui dan sumber tidak boleh diperbaharui. Kita tengok sumber yang pertama iaitu sumber air. Malaysia adalah negara yang bertuah kerana kita dianugerahkan dengan sumber air yang banyak. Sumber air ini digunakan untuk tujuan kegunaan domestik, untuk pengairan dan untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Untuk menghasilkan kuasa hidroelektrik, empangan perlu dibina. Empangan adalah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Air sungai yang diempangkan akan dilepaskan dan ia akan memutarkan turbin, seterusnya dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kita tengok taburan sumber boleh diperbaharui iaitu tenaga hidroelektrik. Pada peta yang diberikan, ia adalah berkaitan dengan taburan jana kuasa hidroelektrik di Malaysia. Yang pertama adalah empangan Pergau, seterusnya empangan Temenggur, empangan Bersia, empangan Kenering di Perak, empangan Cenderoh, empangan Sungai Piah Bawah, Sungai Piah Atas, empangan Kenyir di Terengganu, empangan Batang Air di Sarawak, empangan Bakun, empangan Murum di Sarawak dan empangan Tenom Pangi. Empangan hidroelektrik yang terbesar di Malaysia adalah empangan Bakun yang terletak di negeri Sarawak. Sumber semula jadi yang kedua adalah sumber hutan. Sumber hutan adalah sumber yang boleh diperbaharui, yang mana sumber hutan digunakan untuk industri perkayuan, perubatan, pembinaan dan lain-lain. Sumber hutan yang telah ditebang boleh dipulihkan dan digantikan semula dengan cara menanam semula hutan yang baru. Di Malaysia, terdapat 5 jenis hutan yang utama iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan hutan gunung. Kita tengok hutan yang pertama iaitu hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika terdiri daripada jenis tanah aluvium dan tanah latrik. Antara lokasi yang terdapatnya hutan hujan tropika adalah di bahagian tengah semenanjung Malaysia dan bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Bagi hutan paya air tawar, jenis tanahnya adalah tanah gambut dan tanah aluvium. Lokasi boleh temui hutan paya air tawar adalah di sekitar kawasan Tasik Chini dan Tasik Bera. Bagi hutan paya air masin yang terdiri daripada tanah gambut, tanah aluvium, boleh kita temui di kawasan Larut Matang Perak, ada juga di kawasan Pantai Selangor, di Sarawak dan juga Sabah. Bagi hutan pantai, jenis tanahnya adalah tanah berpasir. Kawasan utamanya adalah di sepanjang pesisir pantai, Kelantan dan Terengganu. Seterusnya adalah hutan gunung. Jenis hutannya adalah tanah latrik. Boleh terdapat di kawasan pergunungan Kinabalu di Sabah, ada juga di kawasan pergunungan Gunung Tahan. Lokasi-lokasi lain pelajar boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 106 dan 107. Semula jadi yang tidak boleh diperbaharui iaitu mineral. Contoh sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah petroleum, gas asli, emas dan arang batu. Petroleum dan gas asli adalah sumber bahan ekspor utama Malaysia yang mana ia merupakan sumber pendapatan utama negara. Petroleum dan gas asli terbentuk jutaan tahun dahulu daripada penguraian dan perebutan sisa organik. Kini, sumber ini digunakan secara meluas sebagai bahan api kenderaan, menurap jalan raya, bahan mentah industri dan lain-lain lagi.
Gas asli pula digunakan untuk gas memasak dan menggerakkan kenderaan. Sekarang kita tengok taburan sumber petroleum. Petroleum boleh ditemui di luar pesisir pantai Kelantan, luar pantai Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Juga dengan pengeluaran gas asli juga terdapat di luar pantai Kelantan, Terengganu, pesisir pantai Sabah dan pesisir pantai Sarawak. Taburan sumber tidak boleh diperbaharui, emas. Sumber mineral emas boleh ditemui di sekitar Raub, Kuala Lipis, Pahang, sekitar Bau di Sarawak dan Rusila di Terengganu. Bagi sumber tidak boleh diperbaharui arang batu, boleh ditemui di Si Limpopo, Sabah, Bintulu, Sarawak, Mukah, Sarawak, Merit Pilar dan Silantik di Sarawak. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas, pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 108 dan 109 buku teks tingkatan 3.